Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang batera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembukai Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh berlayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang memegang kaum seperti negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan Rizatu Teguh bercerai roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh anggota masyarakat berkenaan. Sesungguhnya, negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Saya yakin bahawa perpaduan penting dalam sesebuah negara. Dalam usaha melonjak status negara berpendapat tinggi dan bagi merealisasikan dasar transformasi kerajaan. Soal perpaduan tidak boleh dipandang enteng kerana bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan Bangsa Malaysia. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka tirai, perbincangan yang pertama adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cucuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winstead yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Daripada golongan pendeta sehingga ke golongan biasa, setiap insan di Melaka ketika itu berkomunikasi dengan bahasa tercinta kita yang tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Tidak lain tidak bukan, sudah tentulah bahasa Melayu. Nah, apalagi yang kita pertikaikan tentang kemampuan bahasa kebangsaan kita sebagai wadah perpaduan. Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin yang dihormati, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham antara kaum dan dikikis dengan mudah. Saya suka untuk meminjam kata-kata penjaga pendeta Zabbar yang berbunyi bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmah tersebut, saya sangat percaya bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak akan mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan
keindiaan. Hayya, ini bala mana ada harga. Dia macam bau. Dia punya bau. Saya macam mau pengsan nak. Tambi, itu orang mau roti satu, kari ikan kelapa satu. Pelatlah dengan pengaruh bahasa nanti. Asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra dan bertukar-tukar maklumat dan fikiran hanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Langkah Dewan Bahasa memasukkan entry perkataan baharu setiap kali edisi baharu terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana perkataan pinjaman dari bahasa Cina dan India yang mengalami proses kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan. Apabila tidak kekok berbicara, sudah tentulah juga tidak kekok untuk bermesra. Apabila sudah bergaul mesra, nyatalah bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk itu akan terminam kukuh di bawah payung satu Malaysia. Berdasarkan hujah ini, nyatalah bahawa bahasa Melayu itu merupakan medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hadirin yang dikasihi, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, sudah tentulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada Arkib Negara, saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana hampir 800 buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Apabila tidak bertamadun, sudah tentulah masyarakat bertindak membuta tuli, mengikut hati dan naluri. Oleh itu, sudah tentulah kucar kacir akan menodai keamanan sesebuah negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan segunung penghargaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengembalikan mandat kepada bahasa Melayu dalam pengajaran sains dan matematik. Sesungguhnya, langkah ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara murid di luar bandar dan di kawasan bandar. Dalam soal keharmonian, sudah tentulah kita tidak mahukan sebarang jurang bertatah di dalam kehidupan masyarakat. Pada pendapat saya, jurang itu boleh memecah belahkan perpaduan. Apabila bahasa Melayu kembali dalam pengajaran subjek kritikal ini, sudah tentulah jurang itu dapat dirapatkan. Ketika jurang pendidikan itu dirapatkan, sudah tentulah perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Selain dasar baharu itu, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris. MBI dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Pengisiannya jelas menunjukkan bahawa betapa prihatinnya pihak kerajaan terhadap kedaulatan bahasa Melayu dan betapa arifnya kerajaan tentang peranan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak ketahuan saya katakan bahawa insan inilah anasir yang menodai kebahagiaan kita di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa kebangsaan kita kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa. Sekian, terima kasih.